بما في الواحد وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالكل واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik yang ini daripada Allah, kita dapat menyambung lagi daripada kitab Fathul Mu'in. Kita berada pada fasal sembahyang mayat, masuk kepada bab pengurusan jenazah. Fasal ni kita berhenti dekat mana ni, wa yubadiru bi ruslihi. Muka surat yang ke-129 tak? 129, pemegang 781. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yubadiru bi ruslihi idza tayaqqana mautuhu wa mata syakka fi mautihi wajaba ta'khiruhu wa mata syakka fi mautihi wajaba ta'khiruhu ila al-yaqin. Ila al-yaqin bi taghayyuri rihin wa nahwihi. Fadhikruhum al-alamati al-kathirata lahu innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dia kata sini, wa yubadiru, disegerakan mandi mayat. Disegerakan mandi mayat apabila diyakinkan matinya. Bila disyokkan pada matinya, wajib mentakhirkannya kepada yakin dengan berubah baru dan seumpamanya. Maka tanda-tanda kematian yang banyak yang mereka sebutkan hanyalah berfaedah sekira-kira di sana tidak wujud syak. Jadi di sini masuk pada masalah proses pertama apabila mati itu pengurusan, iaitu mandi, kafan, semayang dan tanang lah. Secara umum tepat lah. Mandi, kafan, semayang dan juga tanam. Okey, sekarang ni kata pengarang rahimahullah, wa yubadaru bi ruslihi, dan disegerakan. Yubadaru, disegerakan. Kalau yubadiru makna seseorang tu hendaklah bersegera. Yubadaru, disegerakan, bi ruslihi, dengan memandikan mayat itu, idza tuyuqina mautuhu, apabila diyakini matinya. Idza tuyuqina mautuhu, apabila diyakini mati. Bila confirm mati, baru sunat disegerakan. Jadi dia punya poinnya, tuyuqina mautuhu, diyakini mati. Kalau tidak, wa mata syukka fi mautihi, bila mana disyokkan pada mati seseorang,
mati, seorang tu mati tak lagi ni, ke dia pesang saja, koma ke seumpamanya, bila syok pada mati, wajib ta'khiruhu ila al-yakin, wajib mengakhirkan mandi sehinggalah yakin. Kena takhirkan lah sehingga confirm mati baru boleh mandi. Baru boleh mandi. Okey. Jadi di sini jadi sebahagian ulama kata ialah mandi yang confirm memang kena takhirkan tanam tu confirm. Jadi pandangan yang disebut ulama ataupun disebut oleh pengarang sini, makna mandi pun takhir. Setengah ulama kata, dia kata yang wajib kena takhir tu tanam tu wajib kena takhir. Kok hidup semula, bangun balik orang dok, bangun lari orang. Tapi berlaku sebab apa? Sebab bukan orang tu mati hidup semula. Kematian tu palsu. Tak betul. Pengesahan kematian tu. Jadi dia bukan mati lagi. Tu berlakunya. Yang kata mayat hidup semula tu. Tak mati lagi tu. Untuk pesang ke mana dari segi biologi jadi gitu tak tahu, Allah Alam lah. Dan setengah keadaan tengok asal tak ada nadi, tapi mulai ada hidup semula. Benda tu mudah boleh berlaku. Jadi sebab itu dia kata kena takhirkan sehingga yakin. Yakin macam mana cara nak kena yakin itu? Bitaghayyuri rihin wa nahwih, dengan berubah bau dan seumpamanya. Jadi tahu macam mana? Lama tak gerak ni. Ataupun kadang-kadang keluar nafas keluar, tapi badan bau busuk. Mari semut urung tak. Mari maknanya sejuk dah. Contohlah Allah A'lam, dia tanya orang yang terlibat lah dalam proses pemandian jenazah ni, ada tak berlaku tak? Ada berlaku tak itu? Nampak macam nafas lagi, tapi badan bau tu. Nampak. Ada juga gitu. Maka ketika itu confirm lah bahawa yang depan itu mati dah. Dengan bitaghayyuri rihin wa nahwi, dengan berubah bau dan seumpamanya. Okey. Dan ulama sebahagian daripada ulama disebut, terutamanya sebahagian kitab-kitab fiqh disebut tanda-tanda kematian tu. Nak cam macam mana? Wa dzikruhum alamati al-kathirati lahu, dan menyebut oleh mereka maka para ulama akan alamat-alamat yang banyak. Lahu ailil mauti. Setengah ulama di pada permulaan bab sembahyang jenazah ni disebut tanda-tanda kematian berapa. Tanda mati, antaranya kaki tu jadi rata dah, tak ada lekuk dah, hidung pun jatuh. Tanda-tanda kematian tu disebut sebab apa? Innama tufidu haitsu lam yakun hunaka syakkun. Dia hanya memberi faedah jika tidak ada di sana syak. Kalau tak berlaku syak, tak syak dah dia ni hidup, mana memang confirm mati. Tengok alamat tu penting nak tahu. Cara nak kenal mana. Tengok daripada sendi-sendi dia, daripada tutup badan, hidung dan seumpamanya, jatuh tak? Nampak tak? Ada orang kata kadang-kadang kalau lama ingat jenazah jadi kecil tak? Tak, mayat tu jadi kecil. Nampak masa hidup besar, bila mati nampak kecil. Ada juga begitu. Jadi itu tanda kalau confirm matilah, kalau tak berlaku syak. Okey, habis. Walau kharaja minhu ba'dal ghusli najisun. Katanya kalaulah keluar kalau keluar walau kharaja minhu ba'dal ghusli najisun lam yunqid at-tuhra bal tajibu izalatuhu faqat in kharaja qabla at-takfin la ba'dahu.
In kharaja qabla at-takfin la ba'dahu. Okey. Kata dia, jikalau keluar najis daripadanya selepas daripada mandi, tidak terbatal sucinya, bahkan wajib menghilangkannya sahaja jika ia keluar sebelum mengkafankan, tidak selepasnya. Nampak? Di sini masalah apabila berlaku mana setelah daripada kita mandi tu, dah lepas pada mandi keluar najis tu, keluar najis. Apa dia nak buat? Dia kata walau kharaja minhu, kalau keluar daripada mayat itu ba'dal ghusli, selepas daripada mandi, najisun, keluar najis, lam yunqid at-tuhra, tidak membatalkan najis itu, akan suci. Makna mandi itu tak jadi batal. Mandi tak batal. Jadi apa perlu buat? Bal tajibu izalatuhu, wajib menghilangkan najis itu saja. Okay, wajib menghilangkan najis itu sahaja. Wajib hilangkan najis sahaja. Nampak? Jadi tak perlu mandi semula lah. In kharaja qabla takfin, kalau najis itu keluar sebelum daripada kafan, la ba'dahu, tidak selepas daripada kafan. Okey, tidak selepas daripada kafan. Ni kena tengok molek ni. Jadi dia kata kalau najis itu keluar lepas mandi sebelum kafan, hilangkan najis. La ba'dahu, tidak selepas daripada kafan. Kalau lepas kafan dah najis keluar, tak wajib basuh. Kena buat tanda sikit. Ini pandangan yang bukan mu'tamad, pandangan Ibn Hajar, tapi pandangan Ibn Hajar dalam Fathul Jawad. Pandangan Ibn Hajar dalam kitab Fathul Jawad. Wa fi ikhtilafi kutubi wa fi ikhtilafi kutubi Ibn Hajar, apa ni, hendaklah didahulukan apabila khilaf berlaku dari dalam kitab Ibn Hajar, maka falyuqaddim ma fil tuhfati thumma al-fathi. Wa fi ikhtilafi kutubi fi wa fi ikhtilafi kutubi fi tarfi rujhi, faqaddim ma fi tuhfati wal fathi thumma fa asluhu fa asluhu la sharhuhu al-ubab, la sharhuhu ubab, li'annahu rama fihi al-jam'a wal i'ab. Okay. Jadi di sini dia kata kalau najis tu keluar selepas mandi sebelum kafan, wajib kena bersih. Tapi lepas pada kafan tak wajib bersih. Okay, pandangan ini yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Malibari ini bukan mu'tamad di sisi Ibn Hajar. Ini pandangan Ibn Hajar dalam kitab Fathul Jawad. Fathul Jawad ini ialah ringkasan kepada Al-Imdad. Imdad ini syarah kepada Al-Irsyad, Al-Irsyad Ibn Muqri. Ini syarah Irsyad Ibn Muqri dengan kitab Fathul Al-Imdad, syarah bagi Irsyad. Dia ringkaskan kitab Al-Imdad kepada Fathul Jawad. Jadi dari segi turutan fatwa Ibn Hajar,
apa yang disebut dalam kitab Tuhfah itu didahulukan. Tuhfah itu Tuhfatul Muhtaj. Thumma al-Fathi, kemudian baru Fathul Jawad. Kemudian baru Syarah Imdad. Lepas tu barulah Al-Ubab. Ubab ni syarah kepada apa nama ni? Syarah Ubab lah, Syarah Ubab. Namanya I'ab, Syarah Ubab. Ubab lil Muzajjad. Ubab ni last sekali. Sebab apa? Kerana Ibn Hajar tulis kitab Syarah Ubab ini tujuan untuk menghimpunkan perkataan-perkataan qaul dan juga menyebut khilaf-khilaf dalam qaul ulama Syafi'iyah dalam masalah. Jadi dalam fatwa, ulama mendahulukan perkataan Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Dalam kitab Tuhfah disebut bahawa lapah kafan pun perlu dibersihkan najis. Lepas kafan pun perlu dibersihkan najis. Kenapa? Jadi sini ni dia kata la ba'dahu, tidak selepas daripada kafan. Ini bukan mu'tamad. Wal mu'tamad walau ba'dahu. Walau ba'dahu. Lagipun Ibn Hajar dalam Fathul Jawad dia ihalahkan fatwa ini bagi Bawawi. Dalam Tuhfah jelas Ibn Hajar sebut wajib bersihkan najis yang keluar daripada jenazah mayat walaupun selepas daripada kafan. Isu berlaku kalau mayat tu keluar darah semua. Kalau keluar darah semua, mayat tu dihukum. Kalau orang hidup keluar najis semua, hukum apa? Salisil bau. Orang itu orang yang sentiasa, atau salisi arwih. Kalau bau orang kecil-kecil lah, dedak. Orang dedak keluar najis semua, maka dia pastilah semayang keadaan itu. Jadi dari segi teknikalnya, kalau benda itu maknanya bukan keluar sentiasa, berlaku apa nama ni, keluar najis setelah daripada kafan dan semayang, bersih kawasan tu, bersih kawasan tu atas qaul mu'tamad, atas qaul mu'tamad. Tapi kalau bersih pun keluar, bersih pun keluar, bersih pun keluar, tu tak apalah, semayang je lah. Semayang je, tanam je, tak ada masalah. Hukumnya macam orang yang salisi al-baul. Nampak? Ini penting ni. Tapi menarik juga kenapa Syekh kita ni ambil pandangan yang makna bukan muktamad. Pandangan dalam kitab Fathul Jawad yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar. Maknanya paling kurang perkara itu berlaku khilaf lah. Berlaku khilaf. Maknanya bagi orang yang menguruskan jenazah, kalaulah dia nak ambil, nak berpegang pada fatwa atau pandangan ni, tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma dari segi muktamad di sisi mazhab kitanya, kalau najis itu keluar walaupun selepas daripada kafan, hukumnya kena basuh juga. Kena basuh juga walaupun selepas daripada kafan. Okey. La ba'dahu. Ini antara tempat memanglah pengarang kita ni dia akan ikut Ibn Hajar, tapi dalam masalah ini dia tidak ambil qaul muktamad bagi Ibn Hajar. Kemudiannya wa man ta'azzara ghusluhu li faqdi ma'in aw li ghairihi kahtirakin walau wusila taharra yummima wujuban. Kata dia, siapa yang teruzur memandikannya kerana lupu air. Lupu air makna ketiadaan air. Air tidak ada. Kerana ketiadaan air, kerana air tak ada. Jadi kita kata lupu air. Atau selainnya seperti terbakar, jikalau dimandikan nescaya relai ia. Kalau dimandi juga, dia akan jenazah jadi gelap. Nescaya ditayamumkan di atas jalan wajib. Ditayamumkan di atas jalan wajib. Gimana? Gini. Ini masalah bagi jenazah yang tidak boleh dimandikan. Satu. Yang kedua, yang mana tak ada air. Jadi jalannya macam mana? Jalannya hendaklah ditayamumkan. Jalannya hendaklah ditayamumkan saja. Itu dia kata
Man ta'adzara ghusluhu li faqdi ma, kerana tak ada air satu. Aw li ghairihi, atau kerana selain daripada itu. Apa selain daripada itu? Contoh kahtiraqin, seperti ihtiraq, terbakar. Lau ghusila taharraq, kalau dia dimandikan juga akan menyebabkan dia jadi lerai jenazah tersebut. Nak kalau jenis jenazah yang rentung, maka yumima wujuban, wajib ditayamum. Tayamum kat mana ni? Muka dan tangan, bukan seluruh badan mayat. Muka dan tangan sahaja. Tepuk, orang yang mandi mayat tu, dia akan tepuk tanah, sapu ke muka jenazah. Tepuk kali kedua, sapu kepada kedua-dua belah tangan jenazah. Okey. Dan begitulah juga dalam masalah ni ulama sebut orang yang kawasan badan dia tak boleh kena air. Kawasan badan dia tak boleh kena air, ataupun ada najis yang tak hilang. Contoh ulama sebut dulu, orang tak sunat. Orang tak sunat, jadi jenazah yang tak sunat ni, bawah daripada kuluk dia tu ada najis. Tahu? Ada najis. Jadi macam mana nak buat? Padahal kawasan bawah kuluk itu, zakar yang tertutup dengan kuluk tu wajib basuh, sebab dia dianggap anggota zahir. Tiba-tiba tertutup dengan kuluk dan tak boleh kena air. Tak? Kuluk benda buta panggil. Buta. Tak boleh kena air. Dah bukan nak pergi tarik gitu tak. Bukan nak pergi paksa, tak boleh. Jenazah tak boleh buat sebarang ni. Jadi macam mana nak buat? Lepas dibasuhkan, dimandikan anggota lain, jenazah ini ditayamumkan. Ditayamum muka dan juga tangan. Jangan tayamum kat benda tu. Tayamum pada muka dan juga tangan, menggantikan kawasan yang tak boleh kena air. Okay. Isu yang berlaku dari sisi fatwa Ibnu Hajar, orang ini boleh disemayangkan dan ditanam. Di sisi Syekh Muhammad Ramli, jenazah yang ada najis tak boleh disembahyangkan. Jadi berat sikit lah. Mana orang jenis gini tanam tanpa semayang. Tapi kita tak bakal lah hak Syekh Muhammad Ramli ni. Ambil hak Ibnu Hajar kata, walaupun ada najis, sebab pada anggapan bawah hulu itu ada najis. Caranya mana? Tayamum dan boleh disemayangkan. Itu pandangan yang muktamad di sisi Ibnu Hajar. Jadi sini ada khilaf lah antara Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Syekh Ramli kata kena tanam tanpa semayang. Okey. Di sisi Ibnu Hajar, dia ditayamumkan, dimandikan, buat kawasan boleh kena air, ditayamumkan dan disemayangkan. Begitulah juga orang ambil pandangan ini pada masalah jenazah-jenazah yang tak jumpa ni. Jenazah yang tidak jumpa ataupun hilang, orang buat sembahyang ghaib kan. Buat sembahyang ghaib. Jadi boleh sembahyang ghaib tak? Boleh atas pandangan Ibnu Hajar. Sebab tak mandi, tak bersih. Kenapa? Hilang. Atas pandangan Syekh Muhammad Ramli tak ada lah. Tak ada sembahyang jenazah lah. Ataupun kena makan di binatang ke mana, tak, hilang lauk ke mana. Jadi atas pandangan Ibnu Hajar, boleh untuk disembahyangkan. Sembahyang mana? Jenazah tak ada, sembahyang ghaib. Sembahyang ghaib. Okey, sekarang ni masalah tayamum. Masalah tayamum ni kau berlaku sekarang ni lah. Pada jenazah yang sakit COVID ni kan, dia buat tayamum kan, dia tak mandi kan. Itu Allah Alam, patutnya kementerian dia kena cek balik lah, kena perbaharui balik SOP tu. Adakah sesuai SOP tersebut, masih relevan atau tidak. Dia tayamum ni, dia mesti kena pada muka dan tangan. Jadi kalau tanya pandangan saya, ni pandangan kita je lah, daripada kita, mentayamumkan atas lapisan plastik itu macam nak ambil hati banget. Faham tak?
Maknanya sekadar nak ambil hati. Pada pandangan kita lah, ni pribadi ni bukan fatwa ni. Sekadar nak ambil hati. Dia tayamum mesti tanah tu kena pada muka dan juga tangan. Kalau tidak, sia-sia, tak ada kepentingan nak tayamum tu. Tak mesti kena guna tangan. Kalau pakai sarung tangan pun tak apa. Ambil tisu pun tak apa, ambil kain. Mana kain kata ni kain. Tak debu, sapu tu. Debu sekali lagi tangan. Boleh tak? Ambil sekali lagi debu, sapu tangan. Maknanya tidak ada persentuhan lah. Tak ada persentuhan. Okey. Tapi kena tengok balik lah. Lepas dah tengok dah macam mana tabiat bayar COVID ni kan. Ni dah kena dah tahu mana dah ni. Lepas berlaku pembuka sepadang ni, jadi kadang-kadang tak tahu. Sedar-sedar kena orang ni, sedar kena orang ni. Jadi itu pun kita tak tahu tabiat tu. Tabiat virus ni macam mana. Adakah dengan air, takkan merebak ke? Jadi benda itu kena eloknya pihak yang berautoriti dia kena kaji balik lah. Jadi kalau tak boleh langsung kena air, maka tak boleh mandi. Tayamum katakanlah tak boleh tayamum, tak boleh setor juga mayat. Tak payah tayamum lah. Semayang. Sebab tayamum atas plastik. Isunya gitulah, tayamum atas plastik. Okey. Okey, kemudian mana tadi? Kemudian katanya far'un. Ar-rajulu aula bi ghusli rajuli wal mar'atu aula bi ghusli al-mar'ati wa lahu ghuslu halilihi. Dah, halilihi kan? Ke halilah? Ditulis apa? Halilatin tak? Halilatin ke halilihi? Halilatin. Apa tu? Halilatin. Halilatin walahu ghuslu halilatin. Boleh. Ghuslu halilatin. Wali zaujatin la amatin ghuslu zaujiha walau nakahat ghairahu bila massin bal bila fi khirqatin ala yadin fa in khalafa sahha al-ghuslu fa in lam yahdhur illa ajnabiyyun fil mar'ati aw ajnabiyyatun fil rajuli yumimal mayyitu na'am lahuma ghuslu man la yushtaha min sabiyyin aw sabiyyatin lihilli nadhari kullin wa massihi. Ni panjang dia sebut ni. Okay. Tengok kata pengarang rahimahullah, cabang lelaki terutamanya memandikan lelaki. Ni sekarang ni macam mana tata cara pemandian. Dan perempuan terutama memandikan perempuan. Boleh lelaki memandikan perempuan halal baginya. Dan boleh isteri, tidak hamba. Hamba tak boleh, isteri boleh memandikan suaminya walaupun dia telah berkahwin dengan orang lain tanpa menyentuh, bahkan dengan membalut tangan potongan kain di atas tangannya. Maka jika dia menyalahi, kalau buat tak ikut seperti itu, sah mandi yang itu, mandi juga sah. Maka jika tidak hadir melainkan ajnabi pada mayat perempuan atau ajnabiyah pada mayat lelaki, ditayamumkan ia. Naam masuk namun boleh keduanya memandikan orang yang tidak diinginkan daripada budak lelaki. Dia kata tidak diinginkan. Tidak diinginkan tu maknanya yang belum betul lah diinginkan tu, la yushtaha. Budak yang belum ada syahwat, maknanya orang tengok tu budak tu orang tak ada syahwat lagi, faham? Kanak-kanak yang bukan kanak tu belum ada syahwat. Orang tengok tu budak ni orang anggap budak.
Faham tak? Orang dah anggap orang dewasa. Maknanya la yushtaha, tidak ada diingini baginya atau perempuan. Kerana halal memandang setiap keduanya dan menyentuhnya. Sini sekarang ni disebut pada masalah tata cara mandian. Katanya Far'un fi bayani man yughasilul mayyita. Furuk pada menerangkan siapa yang memandikan mayat. Ar-rajulu aula bi ghusli rajuli. Lelakilah yang lebih aula memandikan orang lelaki. Dalam masalah ni sama jantina itu diutamakan. Sama jantina itu diutamakan. Sama juga dalam masalah berobat. Berobat yang melibatkan setuh-setuh ni lah. Sama jantina itu diutamakan. Nampak? Diutamakan. Orang lelaki berobat dengan berubat lelaki. Itu kalau keutamaan lah. Kalau tidak ada, tak ada masalah lah tu. Kalau darurah. Al-mar'atu aula bi ghuslil mar'ati. Perempuan lebih aula dengan memandikan orang perempuan. Walahu ghuslu halilatin. Boleh bagi lelaki memandikan halilah. Halilah ni perempuan yang halal bagi ni. Siapa dia? Isteri dia. Isteri dia mandi, tok lelaki mandi. Boleh? Tok lelaki mandi boleh. Cara macam mana? Kalau seeloknya dilapik tangan supaya jangan batal wuduk siapa? Wuduk mayat. Kalau wuduk mayat, wuduk orang mandi. Kalau orang mandi kan sunat berwuduk. Mayat tak batal dah. Kalau dia setuh mayat, dah batal wuduk. Ni ada kok. Mari nak cium jenazah kan. Jangan cium. Batal mayat. Susah pula nak ambil jenazah, nak ambil mayat. Bukan. Kok batal tu tukar cium tu. Kalau tukar cium tu, kalau dia tu bukan mahram dengan jenazah, batal mayat tukar cium tu. Nampak? Ada pun jenazah tak perlu. Dia tak ada taklif dah situ. Dia dah batal dah situ. Jadi suami boleh memandikan isteri. Wali zaujatin la amati. Isteri macam mana? Boleh bagi isteri. Tidak amah. Amah tak boleh. Amah ni hamba. Isteri, tak apa isteri. Hamba tak boleh. Sebab apa hamba tak boleh? Ulama kata hamba ni dengan matinya tuan, dia akan jadi milik waris. Katakanlah masih hidup hamba tu. Hamba tu bila masih hidup tau. Masih hidup, dia betul hamba pada tok mulu dia. Tok mulu dia mati, tuan dia mati. Hamba milik siapa? Hamba milik waris. Kalau masa dia hidup, hamba tu milik dia. Dia boleh setubuh, dia boleh ni. Nampak tak? Jadi milik waris. Kecuali hamba itu hamba umul walad. Kalau umul walad memang tak boleh nak diwaris jadi merdeka lah. Jadi merdeka. Ataupun mudabbar jadi merdeka tak? Merdeka pula jadi orang asing lah pula merdeka. Jadi mu'tab lah. Nampak tak? Maka kan itu amah tak boleh nak mandi tuan. Isteri tak apa? Boleh bagi isteri, tidak hamba. Ghuslu zawjiha, mandikan tok laki. Tok laki meninggal, isteri mandi. Boleh. Ghayah isteri tu boleh walau nakahat ghairahu, walaupun isteri tu menikah dengan orang lain. Macam mana isteri mandi tok laki tapi dia bini orang? Isteri nikah dengan tok laki lain dah, dia bini orang. Mana tu? Bukan dalam iddah. Lepas mati tok laki kan 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan. Ini contoh kalau perempuan itu habis iddah dengan beranak. Maknanya dia tengah rutin mengandung 9 bulan lebih dah. Tok laki mati. Tok laki dia mati, meninggal. Lepas tok laki meninggal dia beranak. Apa beranak habis iddah. Habis iddah dengan beranak. Sebab orang beranak ni dia tak 14 hari dengan melahirkan anak tu habis iddah. Jadi perempuan tadi tok laki dia mati. Lepas mati kejut beranak.
Habis dah. Cari Tok Kodi dulu. Nikah tok lelaki lain. Jadi dia bini orang. Dia telah bini orang. Tapi sebelum ni dia bini pada semati. Boleh tak dia nak mandi? Boleh. Tu kata walau nakahat ghairahu. Walaupun isteri tadi telah menikah dengan orang lain. Mandi dengan cara mana? Bila masin. Tanpa bersentuh lah. Tujuan apa? Supaya nak mengekal. Sunat lah. Sunat buat ni sunat. Kerana apa? Supaya nak mengekalkan wuduk, supaya tak batal. Wuduk siapa? Wuduk tukang mandi. Bal bila fi khirqatin ala yadin. Bahkan cara macam mana? Dibalutkan kain. Khirqah ni kain perca, kain pada tangan. Jadi cara kita lapik. Maka boleh mandi jenazah bekas suami dia. Fa in khalafa, jika menyalahi, kalau buat sebaliknya, tak ikut tata cara ni, sahhal ghuslu, mandi dia tak sah, tak ada masalah. Fa in lam yahdur, dan jika tidak hadir. Kalau orang kafir mandi pun sah. Ni syaratnya ialah mesti perbuatan fi'lu fa'ilin. Fi'lu fa'ilin. Kalau dalam apa ni? Kalau tenggelam lemah, kena mandi tak? Dah mandi air dah? Air tak boleh. Dia kena perbuatan. Jadi jenazah tu tetap dimandikan. Mandi apa? Tenggelam dalam air tau. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kira bukan perbuatan. Dia nak perbuatan, bukanlah. Perbuatan bukanlah yang memandikan. Okey? Fa in lam yahdur illa ajnabiyyun fil mar'ati. Kalau tidak hadir kecuali lelaki ajnabi pada orang puan, mayat jenazah orang puan, orang lain tak ada orang. Orang lelaki aja ada. Orang lelaki tu tak ada hubungan dengan mayat. Aw ajnabiyatul fi rajuli, ataupun orang lelaki mati, orang lain tak ada. Ada orang puan seorang, orang puan tu tak ada hubungan dengan si lelaki tadi. Ajnabiyah. Macam mana nak mandi ke? Jawabnya tak perlu mandi. Yumima al-mayyitu, ditayamumkan mayat. Mayat tu ditayamum je lah. Tak perlu mandi. Okey. Sikit je dia kata na'am. Lahuma ghuslu man la yushtaha. Dia kata apa? Betul lah gitu. Namun lahuma, boleh bagi lahuma. Kembali pada siapa itu? Lahuma kembali kepada ajnabi dengan ajnabiyah, perempuan yang tak ada hubungan dan lelaki yang tak ada hubungan dengan mayat ini. Ghuslu man la yushtaha, memandikan orang yang belum datang syahwat padanya. Orang tu orang tak bersyahwat tengok dia. Budak kecil contohnya, kanak-kanak umur macam mana? Umur yang orang tak ada keinginan. Dia ada budak-budak tak, contoh sekolah menengah, tengah menengah ni, orang nak nikah pun ada. Nampak tak? Bukan budak nak nikah, orang tu tengok ni boleh buat bini dah, ni boleh buat menantu. Makna ada syahwat. Tengok pada bentuk badan tu, makna ada perasaan syahwat bila tengok dia. Itu maksud. Budak-budak yang mana tengok dia ada perasaan syahwat. Itu maksud. Jadi kalau man la yushtaha, kanak-kanak yang bila tengok dia belum ada perasaan syahwat. Kita ni perasaan syahwat pada kebiasaan lah. Jangan tengok pada hak jenis yang pelik-pelik. Mana? Jangan fiddle. Ada. Jenis masalah mental tu so kira lah. Pada kebanyakan orang ni budak-budak, tak ada bagi syahwat tengok dia tu. Maka boleh orang ajnabi memandikan kanak-kanak min sabiyyin, daripada kanak-kanak lelaki, atau sabiyah atau kanak-kanak perempuan. Kenapa boleh? Lihilli nadhari kullin, kerana halal melihat setiap daripada satu. Kan kanak-kanak tu kita boleh tengok. Wa masihi, dan boleh sentuh. Okey. Kemudian katanya wa aular rijali bihi aulahum bis salati kama yati. Mana dia kata wa aula, yang terutama daripada lelaki dengan memandikan mayat adalah yang terutama dari mereka dengan sembahyang mayat, seperti akan datang.
Dia kata wa aulal rijal, orang lelaki yang paling utama bihi dengan mayat ini. Siapa yang paling utama mandi? Aulahum bisolah, orang yang paling utama menyembahyangkan. Lepas ni akan sebut turutan. Ayah, ayah, toki, anak akan sebut turutan. Orang paling utama sembahyang, orang tu paling utama mandikan jenazah. Kama yati. Wallahu taala a'lam. Maksud dia syak tak? Ada soalan tanya, kalau mandikan jenazah dengan cara rendam jenazah lalu digosok dengan tangan pemandi, adakah sah? Mandi jenazah dengan digosokkan, ini isu apa berlaku? Isu jangan air itu mustakmal. Jadi kalau tidak ada najis dibuang lalu dimasukkan, lepas tu gosok, tak apa, perbuatan lah tu. Tapi maknanya macam selang lah. Selang. Perbuatan kita, jenazah kita tok bekas air, kita masuk ke dalam, kita tok di dalam. Yang jadi masalah kalau ada najis, maka jadi air mutanajis. Mana boleh mandi gitu? Sebab mandi dengan air yang mutanajis, itu satu. Ya? Kalau tidak ada najis, tak apalah, dia gosok-gosok. Tapi orang panggil tok memuliakan mayat. Siang mayat, tak memuliakan mayat. Dia buat beralus sebagaimana orang hidup. Jadi orang sebab tu orang jiru orang tu orang tak selang itu. Tak. Kalau tidak senang, siap lege ya. So siap seorang. Ataupun jadi ada perbuatan tu tak apalah. Tapi cara tu cara yang tak itulah, tak apa beradab sikit. Cuma sah tak? Tengok tadi pada masalah syarat air tu. Air pun tak najis tak. Kalau ada najis tak tu takutnya, sebab bila dia air terkumpul, keluar najis, tak najis air. Air pun tak najis, air pula kurang berkolor. Okey. Ada soalan? Ni tayamum ni lah. Tayamum ni muka dengan pergelangan tangan ke sampai ke siku. Di sisi mazhab Syafi'i, tayamum dalam mazhab kita muka, seluruh muka, tangan sampai ke siku. Itu di sisi mazhab Syafi'i. Di sisi setengah mazhab lain, contoh mazhab Maliki, sampai gelangan tangan je. Lagi? Tak ada Tak ada, sekadar itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.